Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa khabar semua tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, hari Selasa, seperti biasa pertemuan kita dalam program amalan harian Fahami Bacaan di dalam solat. Kita bersyukur kepada Allah masih lagi diberikan kesempatan untuk pertemuan kali ini, Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan teruskan untuk hari ini berkait dengan kita memahami makna di dalam surah Al-Fatihah bagi siri yang kedua. Minggu yang lalu kita telah berbicara mengenai makna surah Al-Fatihah bermulanya Bismillahirrahmanirrahim sehinggalah Malik Yaumiddin. Dan hari ini insya-Allah kita akan teruskan bermula ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sehinggalah ayat yang terakhir Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, insya-Allah. Baik tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu bagaimana dengan tahap kualiti dan juga audio di tempat anda semua? Adakah dalam keadaan baik? Anda mendengar suara saya? Anda nampak kita punya live hari ini video? Macam mana keadaan kualitinya? Boleh tinggalkan komen di ruangan komen tahap kualiti dan juga audio, video dan juga audio. Sebelum kita mulakan, terlebih dahulu ingin saya maklumkan kepada semua yang sedang mendengar yang belum lagi like page Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, silakan tekan butang like dan subscribe kami punya channel di YouTube TV MMBS dan juga follow kami di Instagram mambs.kt bagi anda dapat mengetahui segala aktiviti dan juga program yang dirancangkan oleh pihak Masjid Al-Muqtafi Billah Shah, insya-Allah. Segala makluman, segala aktiviti akan kami salurkan melalui media-media sosial ini, insya-Allah. Terima kasih kepada yang terkasih sudi komen. Alhamdulillah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sahabat saya Cik Tengku dari Manir. Alhamdulillah clear. Insya-Allah hari ini kita akan teruskan lagi untuk siri yang kedua tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Memahami makna dalam surah Al-Fatihah bagi siri yang kedua ini bermula pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tuan-tuan yang ada mushaf, lagi baik kita melihat mushaf, kita lihat bagaimana ejaan ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kerana ramai yang saya mendengar masyarakat kita hari ini kebanyakannya membaca Al-Quran bukan kerana tahu huruf-huruf ataupun kalimah ayat di dalam Al-Quran, tapi kerana menghafaz daripada kecil disebabkan mendengar teguran daripada guru-guru bila mana belajar Quran masih kecil-kecil dulu. Sehingga kan sampai ke dah tua, sampai ke dah besar, membaca Al-Quran dalam keadaan salah. Kerana hanya mendengar, tidak melihat mushaf. Jadi hari ini mungkin kalau ada dalam kalangan kita yang ada mushaf, boleh capai mushaf, boleh lihat bagaimana ditulis, eja ayat-ayat Al-Quran tersebut supaya kita tidak terkeliru lagi ataupun kita tidak tersalah huruf-huruf yang kita nak sebut ketika mana dalam solat kita. Baik, kita teruskan insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Fahami bacaan dalam solat bagi surah Al-Fatihah bermula ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, cuba kita lihat terlebih dahulu. Saya menggunakan whiteboard ini ya, insya-Allah. Terlebih dahulu dalam bacaan kita Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey.
Ini yang kita sebut, yang selalu kita baca 17 kali dalam seharian kita, dalam Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 17 kali tuan-tuan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terlebih dahulu ingin saya ingatkan, ingin saya maklum, beritahu, berkongsi dengan tuan-tuan sekalian, pada kalimah iyyaka ini, kalimah iyyaka ini adanya syiddah di atas huruf ya. Bila syiddah, apa maksud syiddah? Tasydid. Bila tasydid, dia kena berat sikit pada huruf ya. Iyyaka. Iyyaka. Demikian bacaannya. Kemudian bila kita menyebut huruf ain pada kalimah na'budu, jangan tertukar dengan huruf hamzah. Ramai yang baca dengan iyyaka na'budu. Na'budu. Itu menjadi hamzah. Sedangkan di sini adanya huruf ain yang keluarnya di pertengahan halqum. Na'budu. Na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu. Bukannya na'budu menjadi hamzah. Baik, sekiranya kita membaca dalam keadaan tidak bersabdu ataupun tidak ada dengan huruf ain, kita membaca dengan tidak bersabdu dan dibaca dengan huruf hamzah, maka solat kita di sini, kita minta ampun, minta maaf saya kata, solat kita tidak sah kerana kita telah mengubah huruf dan juga kita telah menghilangkan walaupun satu alamat, satu tanda ini. Ataupun di sini kita dah baca betul dengan huruf ain, tapi di sini kita membaca dengan tanpa sabdu. Iyyaka, iyyaka. Sembahyang kita pun tidak sah. Begitu juga pada wa iyyaka nasta'in. Di sini adanya sabdu di sini. Kalau kita membaca dengan tanpa sabdu wa iyyaka, solat kita pun tidak sah. Dan di sini juga ramai yang silap tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Huruf ain ini ramai yang baca dengan huruf hamzah. Wa iyyaka nasta'in. Nasta'in pun sama. Ini isunya yang sama. Sabdu dan juga huruf ain. Ada yang tidak membaca sabdu dan membaca dengan huruf hamzah. Ada yang membaca dengan bersabdu tapi tetap juga dengan huruf hamzah. Salah satu daripada kesalahan yang saya sebutkan ini, maka solat kita tidak sah kerana kita telah mengubah huruf dan juga kita telah menghilangkan tanda alamat sabdu yang terkandung di dalam ayat ini. Baik. Kita memahami apa yang Allah Ta'ala nak sebut. Apa yang kita perlu kena faham dalam ayat ini. Tuan-tuan dikasihi oleh Allah, bila menyebut iyyaka na'budu, maknanya apa dia? Kepadamu. Iyyaka, kepada. Kaf di sini menunjukkan mu. Siapa? Merujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka, kepadamu. Siapa dia? Ya Allah. Kepadamu ya Allah. Na'budu, kami sembah. Na'budu apa dia? Kami sembah. Maksudnya dalam solat kita ni, bila kita memahami iyyaka na'budu, kepadamu lah ya Allah kami sembah. Menunjukkan di sini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang merupakan ayat akidah kita tuan-tuan. Inilah ayat yang kita nak menafikan segala Tuhan yang ada, yang mana kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepadamu sahajalah ya Allah kami sembah. Maknanya di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila sebut na'budu kami sembah, tidak ada Tuhan lain dah yang patut kita sembah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan. Jadi bila dalam solat kita faham iyyaka na'budu, kepadamu jugalah ya Allah kami sembah, bermaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat segala-galanya. Tempat untuk kita merintih, tempat untuk kita merayu, tempat untuk kita minta tolong, tempat untuk kita berbicara, tempat untuk kita berkongsi, tempat untuk kita meluahkan, tempat untuk kita beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita faham, kepadamu ya Allah kami sembah.
Maknanya Allah lah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Allah lah Tuhan kita sampailah bila-bila. Jadi benda ni kita kena pegang betul-betul. Tak ada Tuhan lain dah. Tak ada apa yang boleh memberikan mudarat mahupun maslahah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada benda-benda lain dah, subhanallah. Terima kasih sahabat saya Syekh Hafizah. Jauh berada di UK ya. Semoga balik nanti teruskan kuarantin 14 hari. Moga-moga selamat semuanya insya-Allah. Baik, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan. Bila sebut kepadamu ya Allah kami sembah, Allah lah Tuhan kita satu. Dan yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka sama. Wa di sini maknanya apa dia? Dan. Dan kepadamu jualah ya Allah, wa iyyaka, dan kepadamu lah ya Allah nasta'in. Apa dia maksud nasta'in tuan-tuan? Kami minta pertolongan. Bila disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah kami sembah dan kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Okey? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala lah tempat untuk kita bergantung harap. Ulama mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, bila disebut wa iyyaka nasta'in dan kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan, ini ialah konsep tawakal. Kepada Allah lah kita semua bertawakal, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Jadi di sini kita kena faham, bila kita menyebut iyyaka, ada dua isu lah di sini. Satu isunya sembah. Dua isunya minta tolong. Tempat untuk kita bertawakal. Jadi dalam solat kita bila kita sebut iyyaka, kepadamu ya Allah kami sembah dan kepadamu jugalah ya Allah kami minta pertolongan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha berkuasa. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang segala-galanya yang akan beri yang terbaik untuk diri kita. Maka tempat untuk kita minta tolong tak lain dan tak bukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pasti akan kabulkan apa yang kita minta, insya-Allah. Allah pasti akan tunaikan. Cuma masa bila di mana itu dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai hamba hendaklah sentiasa memohon pertolongan kepada Allah. Kerana kita ni hamba yang tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan. Yang hanya ada upaya, kekuatan, la haula wa la quwwata illa billah. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut kepadamu ya Allah kami sembah. Dan kepadamu ya Allah kami minta tolong. Untuk mencapai tahap minta tolong kepada Allah ini, pertama sekali mesti na'budu dulu. Mesti sembah Allah Ta'ala dulu. Okey? Jadi nak minta tolong dengan Allah, pastikan kita ni menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas? Baik, sekarang kita dah faham makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami sembah dan kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, sekiranya dalam bacaan kita, kita buang kepada sabdu ini, kita membaca dengan iyyaka. Begitu juga dengan sabdu pada wa iyyaka, kita membaca dengan iyyaka. Contoh dalam solat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ni kalau orang yang jenis solatnya terlalu cepat untuk habis, maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, kita akan tertinggal kepada huruf sabdu ini. Terlalu cepat nak habis solat ni, jenis yang mencuri dalam sembahyang ni, baca pun ikut dang sekali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. No, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa yang berlaku tuan-tuan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sekiranya kita membaca dalam keadaan tidak bersabdu pada kalimah iyyaka dan juga pada kalimah wa iyyaka, di sini dua-dua tempat ini kita membaca dalam keadaan tidak bersabdu, maka maksudnya pun berubah. Maksudnya berubah apa dia tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Bila mana kita membaca iyyaka, daripada asal maksudnya kepadamu ya Allah kami sembah, dia dah bertukar menjadi kepadamu matahari kami sembah dan kepadamu matahari kami minta pertolongan. Kita telah
menjadikan Allah sebagai Tuhan yang lain dan kita mensyirikkan Allah. Itu tanpa kita sedar, tuan-tuan. Maka di sini hati-hati bila kita membaca kalimah ini. Okey, bila kita membaca dengan iyyaka tanpa sabdu dah merubah kepada makna yang lain yang menyebabkan solat kita pun tidak sah dan boleh menjadikan diri kita ini murtad kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana maknanya ialah kepadamu matahari kami sembah dan kepadamu matahari kami minta tolong. Sedangkan kita adanya Allah. Allah Tuhan yang kita sembah dan kitanya ada Allah tempat untuk kita minta tolong. Hanya sabdu sahaja, tuan-tuan. Hanya tasydid sahaja membezakan terus maknanya. Itulah bahasa Arab. Bukan setakat bahasa Arab sahaja, tuan-tuan yang dikasihi. Bahkan bahasa Terengganu pun kalau dibaca tanpa sabdu pun lain maknanya. Kalau bahasa Terengganu dibuang sabdu lain maknanya. Okey, saya bagi contoh. Kalau orang kata ikan makan kucing. Betul ke salah? Dalam bahasa Terengganu. Terima kasih, air mata kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga diberikan kesihatan juga. Kesihatan kembali. Alhamdulillah. Terima kasih atas doa. Baik, kita teruskan. Bahasa Terengganu tadi. Kalau hilang satu, kita baca dalam keadaan tidak bersabdu, berubah maknanya. Saya bagi contoh tadi apa dia? Ikan makan kucing. Kalau kita faham dalam bahasa Melayu kita, ikan makan kucing. Mana mungkin ikan makan kucing sedangkan kucing yang makan ikan. Okey. Tapi kalau bahasa Terengganu adanya sabdu, kalau kita sebut ikan makan kucing. Ada sabdu situ. Ikan makan kucing. Maksudnya apa dia? Ikan dimakan oleh kucing. Betul ke salah? Betul. Hanya sabdu sahaja. Ikan makan kucing dengan ikan makan kucing. Kalau ikan makan kucing, betul. Kalau kita sebut ikan makan kucing, salah. Hanya sabdu sahaja, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Begitu juga dalam perkataan yang lain dalam bahasa Terengganu. Kalau kita kata hari ini saya dok cakap lah. Ayat kita. Hari ini saya dok cakap lah. Apa maksud saya dok cakap? Saya tak larat. Kalau kita letak sabdu sikit, tuan-tuan, dalam bahasa Terengganu ni, hari ni saya dok cakap. Dok cakap. Kalau dok cakap ada sabdu, maksudnya saya dok bercakap. Saya tidak berkata-kata. Kalau kita kata hari ni saya dok cakap, saya tak larat. Saya tak sihat. Saya tak segar. Itu maknanya. Bahasa Terengganu pun kalau hilang sabdu, berubah pada maksud. Begitu juga dalam bahasa Arab, seperti mana dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjuk kepadamu ya Allah kami sembah. Kalau tanpa sabdu dia menjadi kepadamu matahari kami sembah. Dan kepadamu matahari kami minta pertolongan. Astaghfirullahalazim. Kita hanya beriman kepada Allah. Kita hanya minta pertolongan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selesai kita kepada ayat yang ke-5. Ayat yang ke-5. Baik, kita teruskan lagi pada hari ini dengan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 apa dia, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Pertama sekali pada kalimah ihdina. Ni hamzah wasal ya, bukan hamzah qata. Ihdina as-sirata. As-sirata al-mustaqim. Okey. Dalam inilah bahagian doa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahagian yang kedua Allah Taala sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana solat itu dibagikan kepada dua. Satu hak Allah, satu hak hamba-Nya. Inilah bahagian kita, tempat untuk kita memohon kepada Allah. Okey. Bila disebut ihdina, apa maksud ihdina, tuan-tuan? Tunjukkanlah kami. Tunjukkanlah kami. Tunjuk ya Allah. Beri ya Allah. Tunjuk ya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tunjukkan kepada kita ni, yang disebut ihdina ni, apa dia tunjukilah? Ini adalah minta petunjuk Allah. Apa petunjuk?
hidayah. Kita minta supaya Allah tunjukkan kepada kita ni, kita diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah. Tunjuk tu petunjuk dah. Hidayah lah tu. Okey, kita minta kepada Allah supaya Allah beri kepada kita petunjuk. Hidayah. Ya Allah, hidayahkanlah kami ni Allah. Itu yang dimaksudkan. Okey, berikanlah kami petunjuk. Itu adalah hidayah. Kita minta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Ramlah Muda, sama-sama alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Baik, kita teruskan di sini, insya-Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ihdina, apa maksud ihdina? Tunjukkanlah kami. Berikanlah kami petunjuk. Berikanlah kami hidayah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sirata. As-sirata di sini ialah jalan. Jalan. Al-mustaqim di sini ialah lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah, ya Allah, berilah kami hidayah. Hidayah tersebut di atas jalan yang lurus. Okey? Kalau kita nak faham lagi, apa yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus ini? Jalan yang lurus ini ialah jalan yang selamat dunia dan selamat akhirat. Faham betul-betul? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ialah jalan hidayah Allah yang boleh selamatkan kita di atas dunia dan selamatkan kita di hari akhirat. Maknanya setiap perbuatan kita, tindakan kita, kita minta supaya Allah beri hidayah, petunjuk kepada kita ini, supaya tindakan yang kita buat itu tepat dengan apa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dan juga di hari akhirat. Di atas dunia ini, kita nak setiap perbuatan, tindakan kita ini, Allah Subhanahu wa taala redha terhadap apa yang kita buat. Sebab itu kita mohonkan hidayah daripada Allah ini, supaya tindakan kita itu selari dengan kehendak Allah. Okey? Begitu juga di hari akhirat sana, bila kita selamat di atas dunia ini, insya-Allah kita akan selamat di hari akhirat. Dan kita nak kedua-dua ini, jalan yang lurus, iaitulah jalan yang selamat dunia dan juga selamat di hari akhirat. Ini yang kita minta. Bukannya dimasukkan jalan yang lurus ini, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ini, jalan straight, jalan highway. Bukan. Sebab ada juga jemaah kita, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bila mana sampai di Mekah, buat umrah, naik teksi dengan Pak Arab. Tak ingat nak balik ke hotel, jalan ke hotel, cuma dia tahu ada satu jalan tu, dia naik teksi tersebut, nak suruh Pak Arab ni pergi ke hotel dia, dan dia cam sikit-sikit je jalan tersebut. Dia pun beritahu ke Pak Arab, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nak beritahunya suruh Pak Arab tu pergi straight jalan tersebut. Jangan pergi kanan, jangan pergi kiri. Nak pergi straight ni, tuan-tuan. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi di sini, tuan-tuan, bukannya kita sebut ihdinas siratal mustaqim ni jalan yang lurus tu, jalan straight seperti mana highway. Bukan. Kita minta jalan yang lurus itu ialah jalan yang mana Allah Ta'ala selamatkan kita dunia, selamatkan kita akhirat. Jalan yang benar yang kita minta. Okey, jalan yang benar. Bukan jalan yang bersimpang. Bukannya jalan yang ada simpang, kita melencong ke simpang tersebut. Bukan. Jalan yang sepatutnya, jalan yang dah betul ni, yang straight ni, tiba-tiba ada lencongan. Kita minta petunjuk Allah SWT supaya kita kekal dengan jalan yang benar tersebut. Jangan kita sampai tergelincir melencong ke jalan yang salah. Itu yang kita mohon kepada Allah dalam solat kita. Terima kasih sahabat saya Hakimuddin Muhammad. Tabut clear. Nak ke mana tu? Semoga selamat sampai ke destinasi. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan. Pergi ke pulau agaknya. Okey, tuan-tuan yang dikasihi Allah. Selesai kita ayat yang ke-6. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah aku ni jalan yang lurus. Yakni petunjuk Allah sentiasa kepada kita dalam kehidupan seharian kita ni, supaya tindakan kita, amalan kita, perbuatan kita mencapai keredaan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Kita terus pada ayat yang ke-7. Ayat yang terakhir untuk hari ini. Ayat yang terakhir, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, bermulanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berhenti sini dulu. Okey? Dalam bacaan Fatihah kita, bila kita selepas mana kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana, tuan-tuan? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitulah jalan bagi orang-orang yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Sirata, jalan. Tadi kita minta dengan Allah Ta'ala kan? Ya Allah, tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan yang macam mana? Saya beritahu awal tadi, jalan yang selamatkan kita dunia dan juga hari akhirat. Sekarang ni kita nak tahu siapakah golongan tersebut. Yang mana Allah Ta'ala sebut, jalan bagi orang-orang yang an'amta. Masuk an'amta yang telah, jalan bagi orang-orang yang telah aku beri nikmat. Aku ni siapa? Allah Ta'ala sebut. Aku beri nikmat. Siapa aku ini? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Alaihim, ke atas mereka. Jelas? Jadi bila kita sebut tadi, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang macam mana? Jalan bagi orang-orang yang telah aku beri nikmat ke atas mereka. Jadi kita tahulah, ada golongan sebenarnya Allah beri nikmat ini yang disebut jalan yang lurus. Okey? Dan sebelum saya kupaskan siapakah golongan yang Allah beri nikmat kepada mereka ini, cuba lihat di sini, tuan-tuan, pada kalimah an'amta, yang telah aku beri nikmat. Maaf, bukan aku. Yang telah engkau. Yang telah engkau. Engkau ni siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey? Dalam Fatihah kita sebut Siratal ladzina an'amta 'alaihim, iaitulah jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Okey, an'amta, ta ini maksudnya engkau. Kalau dalam Fatihah kita ubah ta ini baris atas kepada baris hadapan. Okey. Contoh kita baca Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Kita telah mengubah makna engkau, yang kita rujuk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita dah membaca aku. Kalau baca dengan tu, maknanya aku. Kalau ta, engkau ya Allah. Okey? Jadi hati-hati dalam bacaan Fatihah kita. Jangan baca an'amtu. Kalau an'amtu, solat kita tidak sah, merubah kepada maksud ayat yang sebenar. Bila kita baca Siratal ladzina an'amtu, iaitulah jalan yang telah aku beri nikmat. Seolah-olah kita pula menjadi Tuhan. Sedangkan kita menyebut, iaitulah jalan yang telah engkau beri nikmat. Siapa engkau? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waalaikumsalam, Cik Mak Zaki Kadir. Alhamdulillah. Semoga memberi manfaat kepada kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang sudi komen pada pagi ini. Alhamdulillah. Semoga manfaat untuk kita semua, insya-Allah. Baik, kita teruskan. Jalan yang engkau beri nikmat ke atas mereka. Jadi di sini hati-hati, tuan-tuan dikasihi Allah, jangan dibaca dengan an'amtu 'alaihim. Kalau an'amtu 'alaihim, jalan yang aku beri nikmat, seolah-olah kita telah menjadi Tuhan, kita pula yang memberi nikmat. Sedangkan kita hamba, kita tidak ada apa-apa pun, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Okey?
Jadi di sini kena baca betul-betul. An'amta. Jadi kita faham. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iaitulah jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan yang telah engkau beri nikmat. Siapa engkau? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam ayat ini, bila mana Allah Ta'ala sebut jalan yang telah kita berbicara dengan Allah kan? Bila kita kata, Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitulah jalan-jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapakah mereka tersebut? Itu yang kita kena tahu bila Allah Ta'ala sebut an'amta alaihim. Jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Yakni engkau tu Allah. Kita nak tahu siapa yang Allah beri nikmat. Kan? Kerana dalam Al-Fatihah tidak disebut golongan-golongan tersebut. Dalam surah Al-Fatihah tidak disebut siapakah golongan yang Allah beri nikmat. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, siapakah golongan yang diberikan nikmat oleh Allah ada dijelaskan dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala sebut an'amallahu alaihim minan nabiyyin. Ada 4 golongan. Satu disebut An-Nabiyyin. An-Nabiyyin. Minan Nabiyyin. An-Nabiyyin. As-Siddiqin. 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 Asy-Syuhada. Asy-Syuhada. Dan yang terakhir As-Salihin. As-Salihin. Ada 4 golongan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Kalau boleh tinggalkan di ruangan komen, tulis di ruangan komen siapakah 4 golongan yang diberikan nikmat oleh Allah. Tulis di ruangan komen tuan-tuan. Yang pertama sekali golongan Nabi-Nabi. An-Nabiyyin. Golongan Nabi-Nabi. Yang disebut oleh Allah dalam surah An-Nisa. An'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada 4 golongan ini. Kalau sesiapa yang sedang menonton secara live kita pada hari ini boleh tinggalkan di ruangan komen golongan yang mendapat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah golongan Nabi-Nabi. Yang kedua ialah golongan As-Siddiqin, orang yang benar. Yang ketiga golongan Asy-Syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang kelima As-Salihin, golongan orang-orang yang saleh. Jadi sini ada 4 tuan-tuan. Tinggalkan di ruangan komen supaya ramai lagi dapat mengetahuinya. Iaitulah golongan Nabi-Nabi, golongan yang benar, golongan yang mati syahid dan juga orang-orang yang saleh. 4 golongan inilah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala mereka yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah sekurang-kurangnya kita tergolonglah dalam kalangan orang yang soleh. Sekurang-kurang. Kita nak pergi berperang, nak tegakkan agama Allah, kita tidak seperti mana zaman Nabi dahulu. Zaman Nabi adanya peperangan demi agama Islam yang ramai sahabat-sahabat meninggal dalam keadaan syahid. Kalau kita hari ini sanggup mengangkat senjata untuk mempertahankan agama kita, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan ini, orang yang mati syahid. Tak dapat pun tuan-tuan, Nabi memanglah jauh sekali kita sebab kita bukan Nabi. As-Siddiqin, orang yang benar. Benar keimanannya semata-mata kepada Allah, benar akhlaknya seperti mana akhlak yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Dan begitu juga Asy-Syuhada, golongan yang mati syahid. Tak dapat 3 golongan ini pun tuan-tuan, semoga Allah golongkan kita dalam kalangan orang-orang yang saleh, insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi 4 golongan inilah yang disebut sebagai golongan yang telah diberi nikmat oleh Allah. Jadi golongan-golongan ini Allah beri nikmat kepada mereka, sudah tentu dah pasti mereka selamat dunia, mereka selamat di hari akhirat. Sama seperti mana yang kita minta dalam doa kita tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah, kami ini akan jalan yang lurus ya Allah. Itu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Dan
Selepas kita mohon jalan yang lurus, yang jalan tersebut adalah jalan yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka, yang kita pun dah faham siapakah mereka ini, dan kita minta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdubi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Okey tuan-tuan, tadi kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Dan kita pun tahu jalan yang lurus itu jalan bagi orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka. Dan kita pun dah tahu siapa golongan tersebut. Dan kita minta lagi dengan Allah, ya Allah, ghairi. Apa maksud ghairi? Bukan. Ya Allah, bukannya jalan al-maghdubi, iaitulah jalan yang Allah murka. Al-maghdubi, jalan yang kau murka, ya Allah. Murka ni maksudnya marah. Oh Allah, bukannya jalan yang engkau murka ke atas mereka. Itu yang kita masukkan. Oh Allah, bukannya jalan yang engkau murka ke atas mereka, wahai Allah. Siapakah jalan yang Allah murka ke atas mereka? Mereka itulah puak-puak Yahudi. Ni, Yahudi. Kita tidak mahu Allah berikan kepada kita jalan seperti mana puak-puak Yahudi hidup. Orang Yahudi ni, dia ada ilmu. Dia tahu Allah jadikan alam. Dia ada ilmu. Dia tahu Allah itu Tuhan. Tetapi mereka tidak beriman kepada Allah. Inilah jalan yang disebut Al-Maghdub. Jalan yang Allah murka ke atas bangsa-bangsa Yahudi. Puak-puak Yahudi ni tuan-tuan. Yahudi ni memang musuh kepada Islam. Dan kita kena pastikan kehidupan kita ini bukannya kehidupan orang Yahudi. Kerana ramai mana hari ini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, anak generasi muda kita, anak golongan remaja dan sebagainya ikut jejak langkah Yahudi. Dan hari ini juga kita minta berlindung kepada Allah supaya kita ni tidak menjadi orang Yahudi yang hanya namanya Islam tapi perangai Yahudi. Kerana Yahudi ini musuh kepada Islam. Dan sesekali orang Yahudi ini akan memerangi Islam dan mereka tak akan terima Islam. Orang Yahudi. Orang Yahudi ni puak-puak Bani Israel. Ramai dalam kalangan mereka ni daripada kaum Nabi Musa alaihissalam. Allah pun cerita kisah orang Yahudi dalam surah Al-Baqarah bagaimana dengan Nabi Musa alaihissalam. Kisah Nabi Musa banyak dalam surah Al-Baqarah tuan-tuan. Yahudi. Yang kita minta dengan Allah ni supaya jangan beri Allah SWT Muhammad jalan tersebut jalan yang engkau murka. Yakni jalan puak-puak Yahudi. Siapa yang Allah murka ni? Puak-puak Yahudi. Dan yang terakhir kita pun minta, ya Allah, janganlah juga, bukannya jalan yang kau beri kepada mereka ini terhadap golongan-golongan yang sesat. Kita pun menyebut wa la ad-dallin. Tadi kita minta, ya Allah, bukannya jalan yang engkau murka ke atas mereka. Dan ini pun kita minta, dan bukan pula jalan ni waw dan la ini bukannya pula. Ad-dallin jalan orang sesat. Ni sesat. Al-Maghdubi jalan yang murka. Ad-dallin adalah jalan yang sesat. Siapakah golongan sesat ini? Itulah puak-puak Nasrani. Tadi Yahudi, ini Nasrani. Nasrani ni siapa? Orang-orang Kristian. Jadi Yahudi, Nasrani ini adalah golongan yang jalan yang menyimpang. Yang kita minta tadi, okay, kita sebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini, itulah jalan orang yang beriman. Itulah jalan orang yang diberi nikmat oleh Allah Ta'ala. Adapun Al-Maghdubi dan juga Ad-dallin,
Yang mana jalan yang lurus itu tiba-tiba ada persimpangan yang melencong kita ke kanan dan juga ke kiri. Itulah jalan al-maghdub, itulah jalan ad-dallin. Siapa yang tergelincir sama ada kiri ataupun kanan, pasti dia akan ikut sama ada Yahudi maupun Nasrani. Yang kita nak Allah sentiasa tetapkan kita ini di atas jalan yang lurus, iaitulah jalan orang-orang yang beriman, orang-orang yang disebutkan tadi, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini tuan-tuan dikasihi oleh Allah, kita nak minta dengan Allah bukannya jalan orang-orang yang sesat ini, bukannya jalan orang Yahudi dan bukannya pula jalan orang-orang puak-puak Nasrani, Yahudi dan juga Nasrani, yakni orang-orang Kristian. Kenapa tuan-tuan dikasihi oleh Allah? Kerana Yahudi dan Nasrani ini sampai bila-bila dia tidak akan redha terhadap orang-orang Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani, sampai bila-bila dia tidak akan redha kepada orang-orang Islam. Orang-orang Islam. Dalilnya kat mana? Dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut, وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Tidak akan redha, sesekali tak akan redha orang Yahudi dan juga orang Nasrani, sehinggalah kamu semua ni orang Islam mengikut jejak langkah mereka. Dan hari ini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana dah golongan muda, generasi kita, orang Islam kita yang terpengaruh dengan apa yang Yahudi buat, apa yang Nasrani buat ke atas kita. Mereka cerdik tuan-tuan. Mereka tidak mempengaruhi minda orang-orang Islam ini secara terang-terangan. Tetapi mereka memasuki akal fikiran orang-orang Islam ini secara halus. Mereka suruh kita ikut budaya mereka dalam sistem pendidikan sekalipun. Mereka suruh kita buat tanpa kita sedar, kita dah ikut budaya-budaya mereka. Ramai mana dalam kalangan anak muda kita hari ini terjebak dengan aplikasi-aplikasi yang sepatutnya tak dibuat dalam agama kita, tapi ditayangkan juga kerana terikut dengan budaya, terpengaruh dengan apa yang orang-orang barat, orang-orang Yahudi, orang Nasrani cuba racunkan fikiran generasi-generasi kita. Terima kasih saudara Mak Zaki Kadir kerana sudi komen, tulis semula golongan-golongan yang disebutkan tadi. Alhamdulillah, ya betul. Golongan yang dapat nikmat, golongan Nabi-Nabi, golongan yang benar, golongan yang mati syahid dan golongan yang soleh. Alhamdulillah. Semoga tulisan tersebut memberikan manfaat bagi sesiapa yang baru mengikuti kita, yang ingin tahu siapakah golongan tersebut. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi begitu tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita memahami surah Al-Fatihah ini, insya-Allah akan memberikan keselamatan kepada diri kita di dunia dan juga di hari akhirat. Yang mana pada awal lagi kita dah sebut segala puji bagimu ya Allah, Engkaulah Tuhan sekalian alam. Dengan Engkau Tuhan sekalian alam yang menciptakan, yang menjadikan, yang mentadbir, yang mengurus. Dan Engkau pula juga ya Allah memiliki sifat yang sangat baik, sifat kasih dan sayangmu ya Allah, sifat rahmanmu ya Allah, sifat rahmat kamu ke atas kami ini ya Allah. Dan Engkaulah Tuhan yang menguasai, yang memiliki, Engkaulah kerajaan di hari akhirat nanti ya Allah, di hari pembalasan. Dan di sini kami akui, kami tidak ada daya upaya. Dah tentu dah pasti di hari akhirat nanti kami tak dapat nak tipu kamu lagi ya Allah. Atas dunia mungkin kita boleh tipu, tapi hari akhirat tak dapat nak tipu dah tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Kerana Allah lah kerajaan kita di atas dunia ini dan juga di hari akhirat sana, yang akan menghukum kita, yang akan memberikan ganjaran kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bila kita faham alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, kemudian kita masukkan dengan akidah kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu lah ya Allah kami sembah dan kepadamu jugalah ya Allah kami minta tolong. Inilah ayat akidah kita disebut akidah dipanggil tauhid uluhiyah kita, yang membezakan kita dengan orang-orang bukan Islam. Kenapa tuan-tuan? Kerana orang bukan Islam juga mereka yakin dan percaya Allah yang menciptakan alam. Cumanya mereka tak beriman. Cumanya mereka ni tak mahu beriman kepada Allah. Jadi ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in inilah
yang membezakan kita dengan orang-orang bukan Islam. Yang mana kita yakin dalam hati kita ini Allah sahajalah Tuhan kita, tempat untuk kita merayu, merintih, menangis, bergantung harap, bertawakal. Tapi ramai juga dalam kalangan kita, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, tidak ambil Allah sebagai tempat untuk merayu, merintih. Lebih mencari makhluk, lebih mencari manusia, berbanding berbicara dengan Tuhan yang maha mendengar, yang menciptakan kita semua. Ramai mana bila ada masalah, tak rujuk kepada Tuhan terlebih dahulu, tetapi berkongsi dengan rakan-rakan sepejabat, dengan jiran tetangga. Sedangkan kita ada Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Tuhan Allah yang akan memakbulkan doa-doa kita, yang akan memberikan ketenangan kepada hati kita. Tapi ramai dalam kalangan kita lupa perkara tersebut. Sebab itu dalam Al-Fatihah, dalam solat kita, bila kita baca, Ya Allah, aku tak ada apa-apa pun, Ya Allah. Engkaulah maha segala-galanya, wahai Allah. Engkaulah aku merintih, aku merayu, aku bergantung harap, aku mohon tolong ni Allah. Engkaulah semata-mata, wahai Allah. Itu bicara kita dengan Tuhan. Kemudian kita minta lagi, Ya Allah, tak cukup pada ni lagi, aku minta lagi, Ya Allah, berilah kepada kami ni jalan yang lurus, jalan yang selamatkan kami semua ni dunia dan juga di hari akhirat. Tolong, Ya Allah, berilah petunjuk pada kami ni, Ya Allah. Iaitulah petunjuk seperti mana yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, daripada golongan minan nabiyyin, was-siddiqin, wasyuhada, dan juga orang-orang yang soleh, was-salihin. Inilah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya jalan yang kita lalui ini, kehidupan seharian kita sama seperti mana golongan 4 ini, tuan-tuan. Pakaian kita, berbicara kita, akhlak kita, makan minum kita, pergerakan kita, ibadat kita, sama seperti golongan-golongan yang Allah beri nikmat ini. Dan kita pun minta kepada Allah, Ya Allah, bukannya jalan yang Engkau murka, yakni terhadap orang-orang Yahudi, dan bukannya pula jalan orang-orang yang sesat, iaitulah puak-puak Nasrani. Kerana apa orang-orang Nasrani dipanggil sesat, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah? Kerana orang-orang Nasrani ini memang mereka ni tidak ada ilmu. Nak banding dengan orang Yahudi, disebut Yahudi orang yang dimurkai kerana mereka ada ilmu, tapi mereka tidak beriman. Adapun orang-orang Nasrani memang dia tidak ada ilmu. Jadi kita nak berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak tergolong dalam kalangan orang-orang yang demikian. Mudah-mudahan perkongsian saya pada hari ini memberikan kefahaman kepada kita. Setiap kali kita baca Al-Fatihah dalam solat kita, kita sedar hakikat hidup kita ini bertuhankan kepada Allah. Kita sedar adanya tempat untuk kita merintih merayu, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sedar adanya Tuhan yang sentiasa memandu kehidupan seharian kita ini. Dan kita sedar juga, kita mohon kepada Allah supaya terselamat dunia dan juga hari akhirat, tidak tergolong dalam kalangan orang yang dimurkai dan juga golongan orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada episod yang akan datang, siri yang akan datang, insya-Allah. Pada pergerakan yang seterusnya, insya-Allah kita berbicara mengenai makna ketika mana kita rukuk, insya-Allah. Kita dah selesai mengenai Al-Fatihah hari ini, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudi komen, yang setia mendengar daripada awal episod, daripada awal pertemuan kita. Terima kasih kepada Air Mata Kasih Encik Teku, sahabat saya, kepada sahabat saya Syekh Hafizal yang berada di UK, mungkin di UK, dan juga saudara Zainal Muda. Terima kasih juga kepada saudari Ramlah Muda, saudara saya, sahabat saya Hakimuddin Muhammad, sahabat saya Cik Yub, alhamdulillah, seorang motivator. Terima kasih Cik Yub. Terima kasih juga sahabat Mak Zaki Kadir. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih semua yang sudi mendengar. Moga manfaat untuk kita semua hari ini dan hari-hari yang seterusnya. Mohon maaf khilaf, kesilapan, kekurangan daripada saya. Semoga apa yang saya kongsikan ini menjadikan kita insan yang terus bertakwa kepada Allah, insan yang terus sedar hakikat hidup ini tak lain dan tak bukan adalah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kekasih kita yang kita sangat rindu, yang kita sangat sayang.